apa. Kalau respect to X, ddx lah. Kalau respect to Y, ddy lah. So ddy ke ddx tu dia dalam subtopik yang parametrics. Sekarang kita implicit. Okay. And then kamu boleh serentak. Saya start dengan basic lah, because saya tak tahu apa yang kamu ni. Okay, so kita penulisan dia ni saya buat step by step. Sepatutnya tak perlu. Okay, so inilah maksud dia, kita akan differentiate dia respect to X. Okay, semualah. Kita tak sebut both side tau. Kalau macam log, contoh, log both side, square both side. Tapi yang ni kita tak panggil both side sebab kita buat pada setiap term. Sebab tu kita panggil differentiate semua kalau ayat pasal dia. So kamu jangan salah faham, ni bukannya differentiate both side. Okay, istilah tu kena betul. And then kalau kamu tengok penulisan ni, saya nak tegur sikit lah. Macam tu lah, kalau saya membebel lah kamu. Ini penulisan dekat sini ni. So we already have the Y ni, the term ni apa ni, di sini. So janganlah di sini ada, yang kuning tu tak perlu ada Y. Okay, dia akan jadi dy dx kalau contoh Y sama dengan 4x kan. So dia betul lah dy dx. Tapi yang sini dia bukan dy dx, dia adalah 4x. Sebab kamu macam salah tulis, saya sakit hati tengok. Salah tulis tu adalah kamu akan tulis macam ni. Ni salah. Okay. Okay, so differentiate. Differentiate this one, x square dapatlah 2x. So untuk buat implicit ni kamu memang kena mahir yang asas lah. So kalau boleh sambil buat tu biar terus ada formula ataupun summary of formula yang digunakan untuk differentiate tu. So, senang. So macam yang ni kamu ada melibatkan dua term. So dua term. Term yang pertama dengan term yang kedua. So kamu akan guna product rule lah. So product rule. Okay, product rule ni product rule ni sebenarnya kalau kamu dah expert tak perlu pun tulis UV tu. Direct terus saja differentiate. So jangan tanya saya dah, ni boleh tak kalau tak nak tulis? Boleh. Nampak tak warna kuning ni? Nampak. Okay. So U kita differentiate. So sini U. Tak ada cursor dah. Ayah. Okay, U. So differentiate U du over dy lah. Mengarut aku. Okay, du over dx. So ini akan dapat, saya kena buat step by step lah, kamu lah ni. Okay, so tulis dulu yang ni lah. Naikkan dulu power dia. 3y 1/2. And then baru kamu differentiate respect to x. So bila dia respect to x tapi kita ada y. So dalam y tu ada x, itulah masuk implicit. Dalam y ada x. Macam itulah. Dalam s ada t, macam tu. Sebab tu implicit. Di dalam dia ada something else. So ini jadi 1/2 darab 3y 1/2 tolak 1/2. Basic lah, basic differentiation lah. Don't worry, you can skip that. Just directly sahajalah. Ya Allah. Sebab tu saya tak suka buat gemik ni. Saya rasa saya slow. Okay. Okay, y. Okay, so kita akan dapat ini. So kalaulah soalan tu dia guna square root kan. Kalau boleh jawapan akhir awak elakkan guna power 1/2 lah. Guna square root juga. Baru dia macam matching with the soalan. Okay. So ini adalah 3/2. Kalau salah cakap lah. Okay. Nah.
Itu untuk, okay, ni dv dx adalah sama dengan 1. So, you are going to cross it lah. Cross je lah awak. Ini dengan ini. Okay. Trick. No, oh, Akbar. 3y. Okay. Darab dengan 1, this one. The u darab dengan dv dx tambah dengan x darab dengan 3/2 square root y. Okay. So, memang akan ada setengah orang yang akan terus tulis properkan 3x/2 square root y. Depends. Kalau boleh kita kadang-kadang kita buat step by step. Memang contoh yang saya bagi pada kamu ni soal contoh yang senang. Sebab saya terfikir kalau saya bagi yang susah kan, kamu susah pula nak faham the concept tu. So kalau perlu kamu buat step by step penulisan u v prime plus v u prime tu, tulislah dulu step by step. And then baru kamu simplified. Contoh simplify ataupun rearrange. This one. Okay, so ingat dulu 3x/2. Saya salah. Saya tak boleh lah buat asal. Saya biasanya buat direct terus. This one. Okay, sebab ada jenis skema depan saya tapi saya tak biasa. Okay. Okay, this one, ni, this one. Okay, du dx ni, disebabkan kita respect to dx. So, 3/2 y power negatif 1/2, then kita kena differentiate y lah. So, that's why kita dapat dy dx lah. So, here is the implicit lah. Itu sahaja. Mesti kamu pening kan? Okay. So, Miss, hmm. Miss, Ya, mau betul. tanya, Teruskan. Teruskan. wajib kah buat yang di DX tuh Miss? Wajib kah Tidak. buat kalau saya Tidak terus wajib. lompat ke Tidak next wajib. step? Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Oh, okay. Cuma kenapa saya tulis sebab saya nak highlight yang kuning biru tu. Siapa yang nak masuk tadi tu? Saya tak perasan pula. Saya highlight yang kuning yang biru tu, yang saya highlight tu. Highlighter kuning biru tu sebab ada setengah dia tulis benda lain dekat yang highlight kuning tu. So saya nak ajar 2, 3 in 1 benda yang lain lah. Tapi this step boleh skip lah. Okay, boleh skip. Sebab saya nak ajar penulisan juga. Sebab saya tak tahu bila masa saya nak ajar benda-benda macam tu. Sebab dalam video dah ajar benda basic kan. Okay, so sambung. Okay, kebiasaan penulisan kalau awak perasan pun di YDX dia di belakang. Dia tak tulis di depan. So, tulis di belakang nombor lah. Jangan letak di depan nanti kelang kabut pula. Okay. And then kita rearrange. So permintaan soalan suruh differentiatekan respect to x. And now we have the dy dx. So we rearrange lah dy dx tu. Kenapa? Patutlah saya salah soalan. Tapi betul dah. Soalan lain. Tapi apa yang saya buat ni dah betul dah. Okay, kita teruskan je dengan soalan saya. So this is a dy dx. So we rearrange so that we are going to get the dy dx. So rearrangement ni pun kalau awak nak skip banyak step tak ada masalah. But make sure betul. So 5 tolak 2x tolak 3 square root y over 3x. Macam ni kan sepatutnya kan. Okay, dia macam tu kan. Tapi saya dah cakap banyak kali jangan tinggal macam tu. Jangan tinggal fraction, bawah dia ada fraction. Ataupun jangan tinggal atas fraction, bawah fraction dalam fraction, janganlah. Jangan tinggal.
kena simplified. So ini akan jadi 2 macam ni ya. Bracket 5. Oh, patutlah. Ada dalam buku dia buat macam tu juga. Okay. Okay, so step yang terakhir dalam page ni adalah lebih baik daripada second step ni. So, macam mana? So, okay, yang merah itu lebih baiklah daripada yang brown tu. Yang highlight brown tu. And then kalau boleh kan kamu selalu tak tulis apa kat sini kan? So biasakan diri kamu, kalaulah itu jawapan akhir, okay, kalau itu jawapan akhir, tulislah. Reason dia sebab soalan chapter 9 atau chapter 8 dia berkait. Dia banyak sampai bawah. Jadi kadang-kadang kamu tak tahu mana kamu punya dy dx tadi, mana kamu punya d2y dx square. Jadi bila kamu tahu, so kamu tahulah this whole thing is your final answer for that. So kalau kamu nak perlu digunakan lagi untuk soalan seterusnya, guna je lah. Okay, so yang atas ni, this numerator ni, kan saya tak expand kan. Tak apa, tak payah menyusahkan diri. As long as macam ni sudah. Kalau nak pun boleh, tapi tak perlu lah. Okay juga tu. Sebab kalau awak darab masuk pun tidaklah lebih simplified atau lebih lebih kecil ke apa. Okay, ada persoalan apa lagi? Ada persoalan apa lagi? Ada apa-apa nak tanya ke? Sementara saya nak tulis soalan seterusnya. Tak ada ke? Ataupun kamu nak tahu apa? Okay. Tanya je. Nanti panggil je Miss and tanya. Miss nak tulis soalan sebentar. Okay, soalan yang kedua ni implicit juga, cuma macam tadi tu saya tak tulis full soalan kan, tapi biasanya soalan macam tadi tu macam dicakap je lah pada kamu kan, differentiate with respect to x kan macam tu. Macam yang ni, dia bagi soalan if this one equal to that one, proof. Okay, ini tujuan, kali ni saya nak ajar kamu macam mana nak memahami soalan macam ni. Macam mana nak cakap? Kadang-kadang bagus dah saya tengok ada pelajar tu hari itulah based on soalan UPS saya tu. Soalan UPS chapter 7 kan disuruh proof tu kan, ataupun disuruh express. Tapi ada yang buat left hand side, right hand side. Sedangkan dia suruh express itu jadi ini kan. Okay, ni kena hati-hati ni. Okay, so kita tengok sekali. Saya nak explain soalan tu dulu. Sebab kamu kadang-kadang kamu boleh buat, tapi kamu tak faham soalan. So dia boleh jadi salah everything. Saya ada jumpa juga seorang dua yang buat kalau proof tu dia buat kiri kanan serentak. Tak apalah. Okay, so kita tengok soalan ni. If x square minus y square equal to 1. Faham tak? Cara kamu baca tu pun memberi impact kepada kefahaman kamu. Kalau kamu salah baca, then what do you expect your understanding about that? Kalau salah kan, baca pun salah kan. If x square minus y square equal to 1, prove that this y d2y over dx square plus dy dx square equal to 1. Jadi, this one, okay, the grey one, maknanya if, kamu kena start dari situlah. Maksudnya jika ini, maka proof itu. Jadi mestilah kamu kena start dengan ini. Kalau bukan ini, macam mana kamu nak dapat itu? Okay, memanglah kamu, sekarang masih kamu fikir, ada orang memanglah macam tu. Ya, tapi kalau soalan susah tu macam, kamu faham struktur ayat tu lah. Baca tu dengan betul, nada betul. So sekarang ni kita akan start dengan grey.
dan kita akan dapat jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita mesti susun sebiji sama seperti kuning. Sebiji sama lah. Kalau boleh jangan tak susun, kena susun. Samakan. Okay, kita teruskan dengan grey. Kita akan start. Dia ada x square, y square sama dengan 1. Okay, now saya akan skip step dah. Tadi saya tulis satu-satu kan d dx dia apa. Sekarang saya terus tulis jawapan dia. Sebab dia tak ada product rule kan. Senang je lah kan. So we are going to have 2x minus 2y dy dx, and here is 0. Okay. So tapi kalau kita tengok dia ada d2y kan. Kuning tu ada d2y. Kalau kamu pening apalah Ami sebut tu. Second derivative, kalau kita nak sebut cepat, kita sebut d2y dx square. Kita tak sebut d square y. Bukan, boleh juga, tapi saya sebut d2y lah biasa. d2y dx square. Second derivative. Okay, differentiate sekali lagi sebab kita tahu dia ada second derivative. So dari situlah kamu kena differentiate 2 kali ke sekali ke, depends on apa jawapan kuning kamu tu lah. Sebab tu kamu kena perhatikan guna mata lah. Kuning tu ada apa. And then differentiate sekali lagi disebabkan dia 0 sebelah kanan. So saya tak nak membiarkan dia 0 begitu. So saya rearrange dulu. Tu saya rearrange. So that jadi macam tu. So there is no 0. Because there is an argument of differentiate 0 dapat apa. Memang dapat 0 tapi in short dapat 0 tapi in higher level the explanation is not like that. It's not simple as that. So we elakkan lah. Okay, differentiate sekali lagi. So this one we've got 2. Okay, this one adalah melibatkan 2 perkara. The first one and this relationship between 2 bulatan ni adalah darab. Dan darab mesti guna product rule. Okay, so be careful. Saya skip Okay, so kena skip hati-hati. 2y, okay, 2y dx square plus dy dx dy dx. Kejap. Okay, 2. Okay, done. And then kalau kita nampak semua ada 2, so we can factorize it. Okay, we can factorize it and cancel it off. But then awak dah expert dah kan, dah belajar 9 chapter dah. So terus sahaja simplified. So finally you will get this. This one and this one adalah ini darab ini. Okay, ini darab ini. So A darab A squared kan. So 2. Penulisan ni macam tu. Sorry, saya salah. Okay. Penulisan ni macam ni. Ada squared kat situ. So kalau kamu tengok jawapan kamu yang ini, yang last yang saya tanda right tu, tak sama pun dengan yang kuning tu, susunan dia, kiri kanan dia lain. So walau kamu cakap sama je miss, kalau boleh susun sebiji sama. So kita akan rearrange dia supaya sama. So saya akan buat macam ni. Tambah. Okay, so kalau macam ni baru ni proven. Okay. Okay, so saya nak tegur sikit lah. Nak sangat ni tegur. Okay, benda ni. Guna colour lain sekejap. This one. Benda ni saya nak tegur yang square ni. Hati-hatilah sebab kadang-kadang kamu salah kan. Penulisan kamu ke, saya tak nak cakap. Tapi bila kamu buat kesalahan tu saya jadi macam geram lah. Hati-hati. Tak nak cakap tapi kalau benda tu squared dia squared. Kalau benda tu derivatif dia derivatif.
kamu kena make sure lah kamu nak cakap derivatif ke kamu nak cakap squared. So yang hijau ni adalah derivatif. So penulisan dia be careful macam tu. So kalau yang squared punya biru ni, biasanya dia ada bracket squared dia. Okay, itu saja. Take note on that. Kalau biru square, maknanya dia ada 2 kali dy dx lah. Macam ni. This one, dia ada 2. That's why dia square. Tapi kalau derivatif, dia differentiate 2 kali. Okay. Itu. Okay ke? So, fahamlah soalan if, prove that. Okay. So, asyik saya je. Kita suruh awak lah pula buat kan? Okay, kita tengok soalan sama juga. If. Kamu tak ada soalan ke? Miss, Oh, boleh tolong tunjukkan soalan tutor ke, Miss? soalan mana? 18C. 18C. Kejap. Aduh. 18C. Saya pun tak tengok lagi ni. Kejap saya cari ni sebab saya move. Dia kamu ada screenshot tu. So saya move saya punya file. So dia macam tak dapat nak di-tag dia punya. Okay, Miss. Tutorial. Ke screenshot lah, saya pun tak ingat dah kat mana saya. Kelakar betul. Saya lupa dah saya save kat mana saya punya ni. C. Ya. Ya, apa yang? Adakah ini, adakah Dia dapat, cuma ada something yang saya lupa. Saya tak tahu apa yang saya lupa, Miss. susunan dia tu boleh macam-macam. Kalau soalan saya tunjuk macam soalan nombor 2 tadi tu, dia dah cakap dah. If, prove that. So awak memang kena susun macam tu. So kalau awak buat latihan, awak rasa awak dah buat betul. Kira betul lah dari segi konsep dia tu betul. And then bila awak tengok jawapan lain, sebenarnya skema tu je lah, penulisan dia lain kalau memang awak buat betul. So jangan cepat panik lah untuk implicit. Okay, kita teruskan dengan 18C tutorial ni. Saya terus buat tau. Saya skip step. Siapa tak faham kenapa, bagi tahu. Jangan tunggu sampai tahun depan. Okay. Kita teruskan ni, kita ada XY. So we have 2 things here. Tak payahlah macam ni, nanti kan susah. Okay, we have X, okay, and then we have Y. So kita kena buat product rule. Be careful, ada Y. So X dy dx plus Y. Aduh lah, saya boleh je buat ni. Tapi saya takut awak tak faham lah. Okay, undur balik. Advance sangat step dia. Okay, sebab dia ada power 2, so dia akan jadi 2x square plus 2 power 1
And then differentiate inside of the bracket, chain rule lah. Okay, differentiate inside of the bracket. So you got this. And then plus plus y. Okay, 2 ni differentiate dapat 0 kan, so biar je lah, tak payah tulis lah. So this one is for siapa yang tak faham tu cakap, jangan malu-malu, orang yang malu itu rugi. Saya bila ni, kena buat 2 kelas asing, yang advanced class dengan satu yang normal class. Okay, so this one is 3x, this one is e negative y, differentiate the negative y, dapat negative dy dx. Okay, and ini akan dapat Miss. e. Dia saya. Miss. Ya. Kenapa? Saya salah ke? Nampak pula ni. Lain ke? Okay, saya mak kejap. Kena hati-hati sikit, saya takut. So ini e exponential e to the negative y. So differentiate negative y, kita akan dapat negative dy dx. And then kita differentiate this one, e negative x, dapatlah negative e negative x. Okay. And then Miss mau tanya, Miss. banyak apa? Ya. Saya mau tanya. Yang dia lain. It's okay kan? Okay. So this step yang sini ni, step yang kita baru buat ni, kalau boleh sebelum awak proceed to the next step, awak recheck dulu sekali lagi selepas awak differentiate, supaya kalau awak ada salah dekat sini, cepat awak detect daripada awak dah buat hujung bawah salah. So tips dia lah, sebab duplicate ni kadang-kadang dia boleh menyusahkan kalau salah dekat ujung. So bertenang, recheck, make sure betul, and then baru proceed next. Sebab the next step adalah rearrange sahaja. So macam itulah, kalau saya akan bertenang dulu, check again, and then baru saya proceed. Okay, yang ni ada bracket dengan bracket. Okay, saya memang macam saya tengok dulu sebab saya takut nanti saya expand and then tak perlu pun. So bazir je. So divided x. Okay, so we need to expand. Expansion ni depends on you guys, macam mana juga skills kamu. Ada yang laju sangat, terus. Tapi whatever the skill is, dia mesti ada flow lah. Ada setengah orang tu dia hebat sangat skill dia, macam skill meniru orang pula dia punya skill. Shortcut dia tu. Skip step dia tu. So membahayakan. Okay, dy dx tengok saya tulis selepas saya tulis huruf E. Okay. Kamu boleh buat juga tu, sebab saya tengah rearrange saja. So kita ada 2x square y dy dx plus 2xy square plus 4x dy dx plus 4y minus 3 minus y dy x. Saya bawa e ke sini lah. So kanan saya jadi 0 lah. And then lepas dah kamu expand dan macam ni, bertenang tengok balik apa yang patut ditolak, apa yang sama, apa yang lain. So hati-hati, kadang-kadang step macam ni kamu boleh salah sebab rushing kot. Kita tengok dy dx ada 3. So saya letak together dulu dy dx ni. So penulisan ni memang kadang-kadang tak semestinya sama lah. Ada orang jenis yang buat lain sikit, tak apa. Yang penting konsep dia betul dan tak ada masalah. Yang kita risau adalah
konsep tu salah, tiba-tiba muncul. Kalau awak tengok komen saya dalam awak punya tu, kalau saya selalu komen tiba-tiba muncul, tak faham lah awak. Maknanya saya tak faham mana datang benda tu. Kalau awak cakap, oh memang macam tu Miss. Maknanya saya memang tak faham lah macam mana awak dapat. Seperti awak tak faham macam mana saya explain orang. Kenapa tiba-tiba macam tu Miss? Okay, Nida. This one last. Ni pun saya buat pun saya tak pasti sama tak dengan saya hari ni. Sekali saya kena rearrange. I mean, step yang this one ni, yang Mr. Shonting ni, sama ke step saya ni step awak? Sama. So awak ada missing juga ke soalan ni? Okay, tak apa, tuliskan dulu. Aduh, sabut dia punya ni. Dia punya function ni. So X5 dan X, so dia akan dapat 2XY. Sekejap saya tengah fikir sebab dia ada banyak unknown dia. So kena rearrange. Miss. Miss. Ya, cakap je, saya dengar. Miss, saya mau awak tak tanya, okey Miss. ke awak kalau cakap tu? Tanya. Yang apa? Yang soalan ikut soalan tadi kan dia XY plus 2 square. Sorry. Yes, XY plus 2 squared. Yes, betul. Bolehkah kalau saya explain tu lepas tu saya differentiate? Boleh. Tapi make sure lah you sebenarnya tahulah power rule macam mana. Ada setengah orang dia buat macam tu sebenarnya dia tak ingat power rule. So sangat bahaya. Power rule tu sangat penting. Okay, Miss. Sebab nanti dalam chapter 1, second semester, integration. Dan dia related to differentiation. So, make sure betul-betul faham. Kalau tak memang struggle lah. And then saya memang nanti tak layan awak tanya pasal differentiation. Benda-benda basic. Okay Miss, saya dah nampak. Apa? Ada salah ke apa? Jawapan. Tak dah. Jawapan Miss. Cuma dia perlu difaktorkan je. Ya, betul. Saya tu lama ni saya tengah fikir ni. Sebab saya tak tahu apa jawapan akhir dia looks alike. Dia ada banyak cara untuk difactorize. Okay. Contoh, saya try ni. Okay, dapat kita try factorize. Lepas tu kita settle on that. Disebabkan dia ada 2, dia ada Y. So, 2Y. XY minus 2. Ini 2. X. Situ ke? Ya Miss, betul. Macam ni ke? Oh, Ya. kamu buat sampai mana? Sampai sini? Ya, cuma tak. Cuma saya tak ada 2Y tu je. Sebab saya tak expand dari atas tu. Saya terus pindah. Sebab pindah-pindah. Saya start pindah dari row yang kedua. Dari sini? Ya. Saya rasa ada jugalah. Mungkin kamu terlepas pandang kot. Saya cek berkali-kali, betul dah Miss. Tapi step ni betul lah. Step yang highlight kuning tu betul lah. Betul. Step selepas dia tu kamu rearrange lah. Cuma saya tak expand macam Miss. Kamu pindah lepas tu kamu bahagi. Saya rasa kamu, the way kamu bahagi, kamu rearrange tu salah lah kot. Mungkin lah. Sebab kalau kamu ni apa yang saya fikir kalau saya tengok jawab soalan kamu. Tapi saya rasa betul lah saya fikir ni. Puji diri sendiri. Tak, maksud saya macam ni. Kalau kamu tak expand ni, how can you pisahkan dia orang?
Tak kisahlah, macam Miss ni, Miss expand one by one kan. Tapi kalau kamu tak expand yang merah tu, macam mana kamu nak asingkan dia? Kan? Sama ada kamu bahagi, which is saya tak nampak cara lain kecuali kamu kena expand saja. Barulah terpisahnya dia. Barulah boleh rearrange kiri kanan. Yang saya nampak takut kamu pindah macam mana, tak tahulah tu. Itulah. Sebab kamu, tapi yang merah tu kamu tak ada kan step tu kan? Ya. Kamu rearrange step kuning tu kan? Tapi step kuning pun sama lah. Step kuning ni pun kamu mesti expand dua benda ni juga. Kalau kamu tak expand, tak tahulah tu macam mana buat tu. Maksudnya salah lah tu. Tak tahulah tu, Amin kata awak confused. Okay. Yang lain? Puas hati? Ya. Yang Miss factorize negative 2xy square minus 4y itu kan. Sabar. Dapat xy minus 2? Sabar. Apa sebut slow? Yang Miss factorize 2xy square minus 4y itu. Ya, 2xy square. 2xy square. Minus 4y. Okay, minus 4y. Okay, yes. Kenapa dapat xy minus 2? Kenapa dapat xy minus 2? Bukan dia plus kan, Miss? Plus, Miss. Betul. Plus. Sebabnya saya salah sebab mata saya hanya fokus pada nilai ni. Tak perasan dia punya ni factorize kan, negatif kat luar, so positif lah sini. Yes, positif. Kejap saya iris serabut jadi. Okay, 2y xy plus 2. Kejap. Ni. Kan? Kesalahan yang kedua kat bawah tu kan? Ya, Miss. So kalau kamu tengok saya sendiri pun buat take time kan? Maksudnya memang kamu pun kena slow lah buat benda ni. So jangan panik lah kalau kamu buat laju and dia salah. So ada setengah student kan macam, saya salah. Salah itu biasa, cuma at least semak lah kenapa salah. Bertenang lah bila buat tu. Sebab tu saya cakap salah tak apa, tapi tahu ke mana salah kan? Tak nampak sangat X ni, macam 2 pula. So, macam tu lah. Tanya kawan ke apa ke. Sebab tu kadang-kadang kamu tanya Miss kan. Bila lama Miss tenung tu, Miss tanya-tanya tu, jawab je lah. Tak payahlah takut. Okay, so end up-nya, kalau kamu tengok cantik lah juga dia punya factorize tu, sebab ini dengan ini sama. Dalam dia tu xy plus 2. So sort of cantik lah juga dia punya susunan tu. Okay, ada lagi soalan? Berapa dah ni? 8.30. Miss mau tanya Miss kalau differentiate exponent. Okay. Contoh exponent power xy. So macam mana mau differentiate exponent tu? Sebab power dia guna product rule. Product rule. Okay. So after differentiate guna product rule, exponent tu mau means macam differentiate 2 kali lagi kah? Means first differentiate power and then differentiate the whole thing. Like that kah apa? Dia macam chain rule, macam power rule tadi. Dah kita differentiate E and then kita differentiate inside of the power. So 2 kali lah E and power dia. Contohlah kalau soalan macam ni kan. Ada 2 lah. Pertama awak kena differentiate E. Kedua awak kena differentiate XY. So dia akan jadi, contohlah Y ni jadi dy dx lah kan. Lagging lah. Dia punya ni. So dy dx. Okay. So untuk differentiate E power XY ni, first awak differentiate E dulu. Jap. Kita sedikit. Jap. Tak, sebab ada satu soalan yang ditanya oleh student saya tu. Jap. Saya takut tertukar.
EXY. Ya. Saya rasa dia benda ni, saya takut saya salah konsep nanti naik awak. Okay, betul. Okay, betul lah. Yang satu lagi lain, complicated one. Okay, so E power XY. Okay, so differentiate E dulu. Differentiate E dapat apa? Dapat apa? Siapa-siapa jawab? EXY. EX. Differentiate E dapat. Yes. Differentiate E. Sebab itulah bila kamu buat, kalau boleh kamu tu bercakap dengan diri sendiri. Barulah kamu tak lost. Tapi kadang-kadang saya pun lost juga. Tapi nak cakapnya, kalau tak cakap lagi kamu blur. Apa kamu buat ni? Okay, differentiate E. Differentiate E, power XY, dia akan dapat balik the original. And then, kita akan differentiate this one lah. Macam tu. Ni sebenarnya chain rule kan? Chain rule lah. Okay. Nanti saya tengok nanti saya buat satu lagi contoh dia. Okay. Okay, so kamu, sebab tu kadang-kadang benda ni kamu kena belajar bila masa nak tulis DDX ni. Supaya kamu dapat buat lah bila soalan complicated. Soalan senang, kamu tak perlu pun tulis DDX ni biasanya. Okay, lepas tu simplified. So ini kamu akan dapat product rule X dy dx tambah Y. So, macam tu lah. Kalau nak expand tak payahlah rasanya. Cuma penulisan dia cantik macam ni. Nak payah expand apa? Kalau soalan nak dy dx, so kamu kena susunlah dia. So kamu akan dapat EXY X dy dx plus YEXY. So ini adalah dy dx. So kamu akan, saya skip banyak step lah. YEXY over 1 minus XEXY. Okay, so kalau kamu perasan saya tak suka penulisan saya ni, this one. Saya tak suka kamu tulis macam tu, dia macam tu saya yang tulis kan. X power Y kan. So, elakkan tulis macam tu, tulis macam ni. Sama level ni. Sama. Kedudukan dia sama. Kalau kamu tinggi satu rendah satu, ibarat macam power. Which is bahayalah. Tapi saya masih lagi ragu. Oh, ya. Dah faham Miss, yang XY tu Miss, differentiate guna product rule kah macam mana? Product rule, yes. Saya skip step. Tadi kata nak skip sangat, so saya skip. Guna product rule. Okay. Iyalah. Okay. Betul, product rule. Miss, dia kalau differentiate, dia akan jadi X plus Y kan? So, saya tak faham kenapa X dy dx. Yelah. Ini U, ini V, ini V prime. Ke apa? U prime dia satu. Itulah. Saya tak makan awak, cuma saya nak cakapnya pada orang lain pun macam itulah. Bila soalan senang macam tadi, nak skip kan. So, bila soalan susah,